قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah. Yang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak kauli kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan berbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan mengisi ruang iktikaf tuan-tuan menantikan masuknya waktu Isya dalam perkongsian kitab kita Al-Matlu' wa Azam Al-Minnah fima yaghfirullahu bihi wa yujibul jannah daripada Imam Ibn Daibak pada muka surat 108 fasal keempat dalam menyebutkan keluasan rahmat Allah. Pada tajuk yang malam ini adalah menyebutkan riwayat-riwayat dan cerita-cerita yang bersesuaian dengan tajuk pada menyatakan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Daibak memasukkan kisah yang pertama, iaitu kisah daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia telah berkata, tiang agama kemuncak kemuliaannya dan puncak ketinggiannya adalah bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Sesiapa yang mati daripada kalangan kalian dan dia bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk syurga dengan mudah. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidaklah seseorang itu bersangka baik terhadap Allah Ta'ala, melainkan Allah akan memberikan apa yang disangkakannya.
Hal ini demikian kerana seluruh kebaikan berada di tangannya. Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik, iaitulah daripada bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar telah dilihat dalam mimpi seseorang selepas kematiannya, dan beliau ditanya, apa yang Allah telah lakukan kepadamu? Dan beliau berkata, aku menghadap Tuanku dengan dosa yang terlalu banyak, lalu Allah menghapuskannya disebabkan sangka baik aku terhadapnya. Ibn Abbas dilihat dalam mimpi oleh seseorang selepas kematiannya. Beliau selalu menyebutkan pengharapan kepada Allah, dan beliau ditanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Maka dijawab, Allah meletakkan aku di sisinya lalu berfirman, apa yang mendorong kamu selalu berdoa dengan pengharapan? Maka aku berkata, wahai Tuhan, aku mau menjadi orang yang paling kau cintai daripada makhluk yang lain. Maka Allah berfirman, pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Sa'id bin Al-Musayyab, kawan kepada Umarah bin Sufi bin Sayyad, anak kepada Ibn Sayyad, kawan dengannya. Kalau cerita berkenaan dengan akhir zaman, tentu akan dengar kisah Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni ada dua nama, satu Abdullah, satu lagi Sofi. Dan dia akhirnya masuk Islam. Pada bab menyatakan adakah Ibn Sayyad ni Dajjal ataupun tidak, maka Ibn Sayyad dikata dekat Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, bukankah Nabi SAW menyatakan Dajjal itu tak boleh masuk ke Mekah? Maka Abu Sa'id Al-Khudri cakap, benar, bahkan benar. Dan kata Ibn Sayyad kepada Abu Sa'id Al-Khudri, aku ini yang ramai para sahabat kata aku adalah Dajjal, sekarang ini aku bersama dengan kamu sedang menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dan Nabi juga menyatakan bahawasanya Dajjal tidak boleh masuk Madinah, sedangkan aku ini adalah orang Madinah, IC itu Madinah, dan aku pula adalah orang yang Islam. Dan Nabi SAW juga mengatakan Dajjal itu tidak punya anak, sedangkan aku punya Amarah, nama anak dia Umarah. Dan Umarah ni lah yang juga merupakan periwayat sebagian banyaknya hadis, dan dia berkawan dengan Sa'id bin Al-Musayyab, dan kemudian dia menjadi guru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini kisah daripada Sa'id bin Al-Musayyab ketika mana ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebutkan suratul Isra ayat 25, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya dia adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kata Sa'id bin Al-Musayyab, beliau berkata, maksudnya pada ayat ini, maka sesungguhnya dia adalah maha pengampun bagi orang yang bertaubat, itu adalah seseorang yang melakukan dosa, kemudian bertaubat, kemudian melakukan dosa, dan kemudian bertaubat, kemudian melakukan dosa dan bertaubat lagi. Hakikat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tamat tempoh. Antara benda yang selalu kita sebutkan adalah Allah tak melihat berapa banyak kali kita jatuh, tapi Allah melihat berapa banyak kali kita bangun. Allah tak melihat banyak mana maksiat yang kita buat, tapi Allah Ta'ala melihat banyak mana taubat yang kita panjat. Dikatakan kepada Al-Hasan, cucunda baginda Nabi SAW, seseorang yang melakukan dosa kemudian bertaubat, kemudian dia melakukan dosa lagi dan seterusnya bertaubat, kemudian dia melakukan dosa dan bertaubat lagi, sampai bila? Lalu dijawab, aku tidak mengetahui tabiat ini, melainkan itu adalah akhlak orang yang beriman. Hakikat orang yang duduk dalam keadaan beriman itu, kata Al-Hasan, adalah satu orang yang senantiasa berusaha untuk melakukan taubat selepas melakukan kemaksiatan. Dia bukannya duduk dalam naratif melakukan kemaksiatan selepas melakukan taubat. Setiap daripada kita ni, bila buat satu kesalahan, khata', buat satu kemaksiatan, maksiat kepada Allah, selalunya akan dikunjungkan pada hati kita itu percikan-percikan untuk tidak lagi mahu melakukan perkara tersebut. Dan itu antara yang disebutkan sebagai signal ataupun isyarat taubat.
Beruntung bagi orang yang melakukan maksiat kemudian dia ingat pada Allah. Betapa maksiat dilakukan itu adalah satu benda yang salah. Karena itu yang disebutkan oleh Abu La'la Al-Maududi, bahawasanya satu orang yang memulakan taubat, dia kena sedar kata dosa tu adalah dosa kepada Allah. Selama mana dia tak rasa dosa tu dosa kepada Allah, maka taubat dia tak cukup syarat. Berkata pula Ibrahim bin Adham, satu malam aku tidak berkesempatan melakukan tawaf kerana hujan. Aku berdiri di multazam dan berdoa, wahai Tuhan, peliharalah aku sehingga aku tidak bermaksiat kepadamu selamanya. Lalu terdengar satu suara berbisik kepadaku, wahai Ibrahim, kamu meminta pemeliharaan daripadaku dan setiap hamba aku meminta yang sedemikian. Jika aku memelihara mereka, maka kepada siapa harus aku berikan kurnia dan kepada siapa harus aku berikan keampunan? Benda yang kamu minta ni, wahai Ibrahim bin Adham, adalah satu benda yang diminta oleh semua orang. Setiap daripada jiwa yang hidup ini, kata Ibrahim bin Adham, surah itu menyatakan, adalah satu permintaan yang merupakan permintaan malar segar, the evergreen wish. Semua orang nak macam tu, nak duduk dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Sedangkan hakikat makhluk yang bernama manusia ini berdiri pada kedudukan yang bertembung dengan sifat malaikat. La ya'saunallah adalah sifat milik malaikat mutlak. Mutlak milik malaikat. Manusia yang merasa untuk mengambil sifat tersebut, ia adalah satu benda yang bertentangan dengan kebenaran, kewujudan dan hakikat kemanusiaan. Sebab manusia ini sifat dia memang diciptakan untuk try and error. Dia mesti akan ada buat silap, dia mesti akan ada buat salah. Kalau dia tak salah, dia bukan nama manusia. Bahkan kalau dia merasakan tak mau buat salah, itu juga bukanlah sifat manusia. Sebab tu kita kena usaha untuk melakukan, menjalani kehidupan seperti mana biasa dan bersedialah untuk berhadapan dengan kesalahan. Sebab selama mana kita salah, itu bukan bermaksud kita jahat, tetapi itu bermaksud kita adalah manusia. Orang yang baik sekali mana pun, orang yang baik macam mana pun, bila mana dia melakukan kesilapan, itu bukanlah bermaksud dia jahat, tapi nak memaksudkan kepada diri kita, dia itu juga adalah manusia. Dan kita berhadapan dengan orang yang akan buat silap, kita berhadapan dengan orang yang akan buat salah. Sebab tu hakikat yang perlu untuk kita fahamkan, practice make improvement. Practice tak pernah make perfect. Latihan itu tak pernah mendapatkan kita ni menjadi orang yang sempurna. Sebab sempurna itu syurga. Sempurna itu hakikat kebaikan yang ada di sisi Allah di hari akhirat. Untuk dunia, bila mana kita melakukan setiap latihan itu, ia sebenarnya menambahkan kebaikan demi kebaikan. Dan kerana itu juga disebutkan kepada Ibrahim bin Adham ini, benda yang kamu minta itu adalah satu benda yang semua orang minta. Dan kalaulah aku memakbulkan permintaan tersebut dan diberikan kepada semua orang yang minta ini, mereka tergolong dalam golongan yang tidak melakukan maksiat, maka kepada siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kurniaan, iaitulah pada nilai keampunan. Sebab Allah suka kepada golongan tawabin. Bahkan dalam setiap doa kita ambil wuduk, kita akan sebut kalimah ni. Allah suka kepada golongan yang melakukan permohonan taubat, dan Allah suka kepada orang yang membersihkan diri dan menyucikan diri. Kita sebut Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mutahhirin. Allah suka kepada orang yang mutahhirin. Dia bukan mutahhirin, bukan tahir, tetapi mutahhirin, iaitu orang yang mengulang-ulang untuk menyuci diri. Hakikat kita pada hari ini adalah sentiasa mengulang diri, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sucikan diri itu juga pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Bakar bin Sulaim Ash-Sawaf, dia berkata, kami ziarah Imam Malik bin Anas, kami ziarah Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu an. Lalu kami berkata, bagaimana keadaanmu wahai Abu Abdullah? Maka beliau berkata, apa yang mesti aku katakan kepada kalian? Kamu nak aku cakap apa dekat kamu? Sesungguhnya kalian akan melihat keampunan Allah Ta'ala sebelum hisab. Dan kemudian tidak lepas daripada itu, selepas kami balik daripada ziarah beliau, maka kami menutup mata, kedua-dua mata beliau. Maksudnya lepas dia cakap perkataan tu, dia terus meninggal dunia. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Kemudian Al-Auza'i dia berkata, jika aku keluar dari dunia ini, Imam Al-Auza'i, jika aku keluar dari dunia ini, yakni mati dengan kalimat tauhid, maka aku tidak khawatir untuk bertemu Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan dosa-dosa penduduk bumi.
Hakikat orang yang duduk dalam nilai keimanan, orang yang alamatnya adalah alamat akhirat, orang yang lahirnya adalah berasal daripada akhirat, maka mereka tidak pernah gentar dan tidak pernah rasa takut untuk kembali pada Allah, kerana mereka senantiasa bersedia untuk alladzina yadhunnu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang senantiasa bersangka dengan kuat, pastinya selepas buat kebaikan mereka akan kembali pada Allah. Zubaidah dilihat dalam mimpi seseorang. Beliau ditanya, apa yang Allah lakukan terhadap kamu? Maka beliau menjawab, Allah telah ampunkan aku dengan 4 kalimah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dengannya aku menghabiskan umur. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dengannya aku masuk ke dalam kubur. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dengannya aku bersendiri bermuhasabah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dengannya aku bertemu Tuhanku. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas dilihat dalam mimpi oleh seseorang. Beliau ditanya, apa yang Allah lakukan terhadap kamu? Beliau berkata, aku diampunkan dengan kalimah yang pernah diucapkan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu an ketika menziarahi jenazah, yaitu subhanallah huwa yuhyi wa la yamut. Sesungguhnya Maha Suci Allah yang Maha hidup dan yang tidak mati, dan aku juga mengucapkannya. Kemudian yang ke-13, seseorang yang takut kepada Allah meninggal dunia, lalu dia dilihat dalam mimpi dan dia ditanya, apa yang Allah lakukan terhadap kamu? Beliau menjawab, Allah membangunkan aku di sisinya dan berfirman, untuk apa kamu takut kepadaku dengan ketakutan yang tersangat? Tidakkah kamu ketahui bahawa aku juga pemilik kepada sifat Maha Pemurah? Al-Imam Al-Wali Khatibuddin Ismail bin Muhammad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala telah berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian sesekali tidak boleh menyembunyikan dosa-dosa daripada Allah dalam keadaan apa sekalipun, dan walau bagaimanapun keadaan kalian. Bersegeralah kalian untuk melakukan taubat. Sesungguhnya aku pernah mencapai satu maqam di sisi Allah Azza wa Jal yang melihat takut adalah termasuk dosa-dosa besar. Usaha yang disebutkan adalah bagaimana memberikan galakan dan motivasi tertinggi supaya jangan pernah berlengah untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Seorang lelaki datang kepada Rabi'atul Adawiyah, lalu dia berkata, sesungguhnya aku banyak melakukan dosa dan kesalahan. Jika aku bertaubat, adakah Allah akan menerima taubatku? Rabi'atul Adawiyah menjawab, kesiannya kamu. Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah menyeru kepada orang yang berpaling daripadanya? Bagaimana pula dia tidak menerima taubat orang yang berserah kepada dirinya? Bila mana disebutkan tentang perkara yang sama, hakikat taubat juga diperincikan pada nilai yang serupa, iaitu bila minta taubat, minta ampun kepada Allah, kena usaha untuk dapat satu sifat yakin, yakni Allah pasti akan mengampunkan dosa tersebut, tak kira sebesar mana, tak kira sekecil mana. Datangkan rasa yakin tersebut bahawasanya Allah pasti akan ampun dosaku, dan jangan pernah membuka ruang kepada iblis, kepada syaitan untuk menempat pada diri kita dengan membawa satu manifesto, membawa satu naratif, membawa satu pandangan dengan mengatakan pada hati kita, dalam diri kita tu, dia duk kata, antuk saya duk tobat lah, Allah takkan ampun dosa sebab dosa terlalu besar. Tak, itu perkataan daripada syaitan, itu perkataan daripada iblis. Yahya bin Mu'az berkata, pengharapan seorang mukmin lebih kuat daripada perasaan takutnya, raja lebih kuat daripada khauf. Rasa berharap kepada Tuhan itu lebih mengungguli daripada perasaan takut kepada Allah disebabkan ancaman, balasan dan juga azab siksa. Hal ini demikian kerana ketakutan berasal dari laut kemarahan, manakala pengharapan pula berasal dari lautan kerahmatan. Telah ditetapkan bahawasanya rahmat Allah itu mendahului ghadab, mendahului kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabbih, satu orang tabi'in, telah berkata, aku membaca dalam sebuah kitab Allah yang terdahulu. Dia adalah satu orang yang begitu teliti, dan dia amat suka untuk mengkaji dan juga melihat pandangan Israiliyat, terutamanya pada jalur kitab Taurat dan Injil, dan juga suhuf-suhuf yang diklaim ada pada waktu ketika itu. Dia hidup di zaman tabi'in. Dia kata, aku dah baca sebuah kitab Allah terdahulu, yakni sebelum Quran. Sesungguhnya aku malu kepada hamba-Ku. Disebutkan dalam kitab itu, sesungguhnya aku malu kepada hamba-Ku dan umatku yang telah lama memeluk Islam. Kemudian aku mengazabnya selepas itu.
kalau hamba-hambaku tidak bermaksud kepada aku, maka aku akan cipta makhluk yang bermaksud kepada aku, agar dia memohon ampun kepada aku, lalu aku mengampunkannya. Hakikat Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita ni minta ampun, kita ni bertaubat. Allah memang karaha, innallaha karaha. Allah benci kepada segala kemaksiatan. Allah tak suka kepada benda-benda fasad yang kita buat. Allah tak suka benda-benda mungkar yang kita buat. Allah tak suka kita jadi fasik. Allah tak suka kita buat benda-benda su'. Tetapi Allah suka, Allah rindu, Allah cinta kepada orang yang minta ampun. Walaupun kita ni merasakan benda tu adalah terlalu besar, jangan pernah ambil satu ketetapan tak mau untuk minta ampun, tetapi teruskanlah minta ampun. Isu nak melakukan maksiat lepas benda tu bukan kerja buat kita. Sebab yang pentingnya mungkin selepas kita taubat, kita dah kembali pada Allah. Bukankah indah kalau hidup dalam keadaan menutup perjalanan cerita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat seorang lelaki yang selalu berkata, Tuhanku, aku sudah terlambat. Tuhanku, aku sudah terlambat. Satu hari beliau terdengar satu bisikan, kamu tidak terlambat. Sesungguhnya orang yang terlambat adalah sesiapa yang mati sebelum sempat bertaubat. Ini suatu benda yang besar. Selama mana kita masih diberikan nafas, belum sampai di ghar-ghara, usahalah untuk minta ampun taubat. Jalur yang paling mudah, astaghfirullah. Paling tidak pun kita sebutkan kalimah astaghfirullah, perbanyakkan. Dan belajar dengan kalimah istighfar itu, dia jadi satu benda yang shielder, yang melindungi kita. Kita minta moga-moga dengan kalimah istighfar tu menjadikan kita satu orang yang duk jaga istighfar tu. Bila kita dah faham situasi, maka kita akan jadi orang yang mula merendah diri. Kita merasakan orang lain lebih baik daripada kita, merasakan orang lain lebih mulia daripada kita, orang lain tak banyak dosa macam kita, dan benda tu kena pupuk selalu, kena ada selalu. Jangan pernah merasa kita ni adalah orang yang lebih baik ataupun orang yang terbaik, kerana itu semua akan membenamkan rasa taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai di kalangan masyarakat umat yang merasakan diri mereka adalah orang-orang yang telah pun selesai urusan dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali sujud dan rokok itu dikhatamkan. Tetapi sebenarnya masih lagi ada situasi yang dikatakan pengawasan Allah. Sebab hakikat solat dia bermula daripada sebelum, semasa dan selepas. Amat rugi bagi orang yang telah pun melakukan persiapan yang begitu baik sebelum solat dan melakukan gerakan solat yang paling baik pernah dilakukan, namun selepas daripada solat dia menjadi orang yang membuta tuli, tidak mahu mengikut petunjuk apa yang telah Allah Ta'ala kirimkan, iaitu menjadi orang yang mendapat nikmat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kaedah faham yang satu lagi kata Ibnu Katsir disebut, bila kita tahu solat itu mencegah kita daripada perkara keji dan mungkar, solat itu juga membuatkan kita jadi orang yang tak suka orang lain buat benda keji dan benda mungkar. Kena faham lagu tu. Solat ini dia punya interaksi ketika mana dalam ibadat, dalam gerakan solat, masa kita tengah solat di dalam saf tu, ya, itu hubungan hablum minallah. Sebab kita haramkan dunia. Nama dia takbiratul ihram. Bila kita takbiratul ihram, kita membesarkan Allah, kita mengharamkan dunia. Proses qudwah kita dengan imam berlaku dalam waktu tersebut, dan apa pun yang berlaku di keliling-keliling kita bukanlah benda yang perlu dimasukkan dalam solat. Sebab bila kita dah mula takbiratul ihram, kita kena halang dunia masuk solat kita. Okey. Tetapi selepas daripada solat, bila mana kita dah khatam dengan Assalamualaikum warahmatullahi, bila kita masuk ke dalam dunia, masuk dalam kehidupan, kita kena bawa solat dalam hidup kita. Jadi bukan takat solat tu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, solat tu juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk merasa cakna, tidak suka, tidak menjadi orang yang boleh lunak ataupun mesra dengan orang yang melakukan kemaksiatan dan juga melakukan segala bentuk kefasadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak kena usah. Yang kedua, bila disebutkan sifat orang yang melakukan solat, mereka itu diberikan dua kebaikan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, iaitu tidak mendapat gelisah, tidak mendapat takut, tidak mendapat takut dan tidak mendapat kesedihan, tidak mendapat gundah gulana, tak dapat kesakitan disebabkan oleh gelisah, risau, sedih. Maka kita juga kena jadi orang yang tidak membuatkan orang lain sedih dan tak buat orang lain rasa gelisah. Yang tu hakikat solat yang sebenar.
Tapi kalau kita duk sangka kata gelisah dan juga sedih itu hanya untuk kita saja tak rasa, dan orang lain kena rasa gelisah dan rasa sedih disebabkan kita, maka ini adalah satu benda yang perlu untuk dicermati dan diteliti semula. Sebab hakikat orang beriman, dia menyelamatkan saudara dia daripada tangan dan juga lidah dia. Takkan mungkin orang yang melakukan ibadah salat, bila mana dia keluar daripada situasi salat ini, dia menjadi orang yang menggelisahkan masyarakat. Dia menggelisahkan pasangan, menggelisahkan anak-anak, menggelisahkan jiran. Dan sebab itu kita kena usaha untuk duduk dalam keadaan menjadi orang yang senantiasa minta ampun dan taubat kepada Allah selagi mana kita diberikan nafas. Seseorang yang meninggal dunia, seorang soleh yang meninggal dunia, lalu ada seorang sahabat melihatnya dalam mimpi dan dia berkata kepadanya, apa yang Allah telah lakukan kepadamu? Beliau berkata, Allah telah mengampunkan aku. Maka dia berkata, kenapa? Beliau berkata, masa di dunia dia mengilhamkan kepadaku untuk membaca satu kalimah, ya Rabbi kullu syai' biqudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an syai'. Wahai Tuhan, setiap sesuatu dengan kekuasaanmu atas setiap sesuatu, maka ampunkanlah dosaku dan janganlah persoalkan aku atas setiap sesuatu. Selepas aku mati, aku dibangkitkan di sisinya. Allah berfirman, wahai hambaku, berdoa kepadaku seperti mana kamu berdoa di dunia. Beliau berkata, maka aku membaca, ya Rabbi kullu syai' biqudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu benar wahai hamba-Ku. Kemudian disebutkan satu demi satu pada setiap rangkap yang dikatakan, ya Rabbi kullu syai'. Allah Taala menjawab, kamu benar wahai hamba-Ku. Kemudian disebutkan biqudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu atas setiap sesuatu, maka Allah membalas dengan kalimah kamu benar. Sungguh aku berkuasa atas setiap sesuatu. Kemudian dibacakan pula ighfir li kulli syai', ampunkan aku setiap perkara. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah ampunkan kamu atas setiap perkara. Kemudian wala tas'alni an syai', maka dijawab oleh Allah, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku dan aku adalah yang Maha Penyayang antara orang-orang yang penyayang. Yang ke-26, Qasas 115, seorang ahli maksiat meninggal dunia, lalu dia datangkan jenazahnya untuk disolatkan. Sufyan melihat jenazah tersebut, lalu dia lari daripada mensolatkannya. Apabila tiba waktu malam, dia bermimpi melihat lelaki itu dengan berpakaian yang cantik dan bersenang-senang dalam syurga. Maka dia bertanya kepada lelaki itu, wahai pelaku maksiat, dengan apakah kamu memperoleh kedudukan sebegini? Maka dia menjawab, disebabkan kamu lari daripada mensolatkan jenazahku dan disebabkan kamu merendahkan aku. Satu orang tu mendapat kemuliaan dikarenakan dihina oleh orang yang hidup. Orang tu dah meninggal dunia, tapi hamba Allah ni, Sufyan Ats-Tsauri, kisah ni menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri telah pun meninggalkan untuk tidak melakukan solat ke atas jenazah tersebut, kerana bagi dia jenazah itu adalah seorang ahli maksiat dan dia tidak mahu ada apa-apa kaitan. Namun disebabkan oleh dijarakkan ataupun dijauhkan diri Sufyan daripada melakukan solat kerana penghinaan tersebut, Allah memuliakan dia di alam al-maqabir. Diceritakan bahawa seorang lelaki dari Bani Israel banyak melakukan maksiat, lalu Allah menyelamatkannya. Maka dia terus melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya. Apabila tiba di hujung hayatnya, beliau berkata kepada ahli keluarganya, adakah kalian mengetahui bahawa aku akan diberikan syafaat di sisi Allah? Mereka berkata, tidak. Sedangkan para nabi tidak akan menerimamu, para salihin tidak akan memandang, maka ke atas siapa kamu mahu bergantung? Bila mana mendengar kata-kata mereka, dia pun keluar dengan wajah yang kecewa. Lalu dia mendatangi satu lembah dan dia meletakkan pipinya di atas tanah dan mengangkat tangannya ke langit. Lalu dia merendah diri dan berdoa, Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui keadaanku. Sesungguhnya aku datang kepadamu dalam keadaan yang fakir lagi hina dan membawa amalan yang tidak baik. Maka buatlah terhadapku apa yang selayaknya dengan kemuliaanmu, wahai yang maha mulia. Tiba-tiba ada satu suara dari hujung perkampungan menyerunya, apa yang Allah akan lakukan terhadap orang yang berdiri di sisinya seperti ini? Sesungguhnya kami telah gantikan yang buruk dengan kebaikan dan kami meninggikan darjatmu di syurga. Abu Walid bercerita, aku pernah bermusafir untuk berjumpa Abu Umamah di Syam. Satu hari aku menziarahi seorang pemuda yang sakit yang merupakan jiran kepada Abu Umamah. Di sisinya terdapat bapa saudaranya dan dia berkata, wahai musuh Allah, bukankah aku telah memberitahumu, bukankah aku telah melarangmu
Pemuda itu berkata, wahai bapa saudaraku, kalau Allah menghantarkan aku kepada ibuku, maka apa yang dia akan lakukan terhadapku? Lalu beliau berkata, ibumu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Dan pemuda itu berkata, Allah lebih penyayang daripada ibuku. Lalu pemuda itu mati dan beliau dikuburkan bersama bapa saudaranya. Ketika hendak menguruskannya, dia terjaga dan terkejut. Aku berkata kepadanya, kenapa dengan kamu? Beliau berkata, kuburnya diluaskan dan penuh dengan cahaya. Diceritakan bahawa seorang lelaki sudah terbiasa melakukan perbuatan keji. Tidak ada satu pun perkara keji yang tertinggal melainkan dia pernah melakukannya. Satu hari dia jatuh sakit dan tiada seorang pun jiran yang menziarahinya. Dia lalu memanggil seorang kenalannya dan berpesan, jiranku terganggu olehku semasa hidup. Justru aku tidak mahu menyakiti orang-orang mati setelah kematianku. Apabila aku mati, tanamlah aku di sebelah rumahku. Selepas kematiannya, seseorang melihat beliau dalam mimpi dalam keadaan yang baik. Dan dia ditanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Beliau menjawab, Allah berfirman kepadaku, wahai hambaku, mereka telah berpaling daripadamu. Ketahuilah sesungguhnya aku tidak berpaling daripadamu. Kisah ke-30, seseorang berkata, aku pernah mempunyai jiran yang berkelakuan jahat. Apabila jenazahnya diangkat, aku menyingkir di tepi jalan. Aku mengelak di tepi jalan agar aku tidak perlu solat ke atas jenazah tersebut. Kemudian dia dilihat dalam mimpi oleh seseorang dalam keadaan yang baik. Orang yang bermimpi itu bertanya, apa yang Allah telah lakukan terhadapmu? Dia menjawab, Allah mengampunkan aku dan berfirman, katakan kepada Ayub, iaitulah lelaki yang usaha untuk mengelak daripada mensalatkan ke atas jenazah, qul law antum tamlikuna khazaina rahmah Rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu, tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut kerana takut kehabisan. Diceritakan daripada Abu Qilabah, beliau berkata, aku mempunyai seorang anak saudara yang sudah terbiasa meminum arak. Pada satu malam dia jatuh sakit dan mengutus seseorang untuk meminta aku datang. Aku datang kepadanya, aku melihat 2 susuk kehitaman datang kepadanya, dan aku berkata, innalillah, anak saudaraku akan celaka. Tiba-tiba terpancar 2 cahaya putih dari tingkap rumah. Salah seorang daripada mereka berkata kepada sahabatnya, pergi turun kepadanya. Bila mana dia turun kepada lelaki tersebut, hilang 2 kehitaman tadi. Dia menghampiri dan memeriksa mulutnya, lalu berkata, aku tidak melihat padanya zikir kepada Allah. Kemudian dia memeriksa perutnya dan berkata, aku tidak melihat padanya puasa. Kemudian dia memeriksa kakinya dan berkata, aku tidak melihat padanya sebarang salat. Maka sahabatnya berkata kepadanya, kasihan kamu, lihat sekali lagi. Maka dia pun memeriksa sekali lagi dan berkata, aku tidak melihat padanya zikir. Meriksa pada perut, mengatakan tidak ada puasa. Meriksa pada kaki, tidak pernah melakukan salat. Lalu dia berkata, kasihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bersamanya wala satu kebaikan. Naiklah, biar aku pula yang turun. Lalu seorang lagi pun turun dan memeriksa mulutnya dan berkata, sama, tidak ada zikir, tidak ada puasa dan tidak ada salat. Kemudian mengeluarkan di hujung lidahnya dan berkata, Allah Maha Besar. Aku lihat dia pernah bertakbir jalan Allah dan dia ikhlas padanya di Antaqiyah. Orang itu lalu meninggal dunia. Aku bawa wangian kasturi di rumah. Selepas salat subuh, aku berkata kepada keluarga aku, adakah kalian mempunyai lelaki yang merupakan ahli syurga? Aku menceritakan kepada mereka cerita anak saudaraku ini. Dan apabila tiba pada perkataan Antaqiyah, mereka berkata, bukan Antaqiyah tapi Antaqiyah. Maka aku berkata, demi Allah, aku tidak namakannya melainkan seperti yang dinamakan oleh malaikat. Diceritakan daripada Malik bin Dinar, aku melihat satu kaum yang sedang duduk di Basrah mengelilingi satu jenazah, tidak ada satu pun yang membawanya. Maka aku bertanya kepada mereka. Mereka berkata, lelaki ini selalu melakukan dosa dan kezaliman. Manusia enggan mengusung jenazahnya dan dia tidak mempunyai kawan. Lalu disebutkan, maka aku berdiri dan mensolatkannya. Kemudian aku menurunkannya ke liang kubur. Kemudian aku berteduh berhampiran tempat tersebut. Apabila tertidur, aku bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Malaikat menggali kuburnya. Salah satu daripada kedua-duanya turun ke dalam kubur. Maka yang satu lagi berkata kepadanya, wahai saudaraku, jangan tergesa-gesa, periksa kedua matanya. Aku telah periksa matanya, penuh dengan pandangan yang tidak halal. Periksa lidahnya, aku telah periksa lidahnya, didapati percakapan yang disebutkan adalah percakapan yang batil. Periksa pula kedua telinganya, aku telah periksa kedua-dua telinganya, didapati penuh dengan mendengar perkara yang tidak halal. Malaikat menyatakan, periksalah kedua tangannya. Lalu diperiksa kedua tangan dan didapati banyak mengambil perkara haram. Periksalah kedua kakinya.
Bila diperiksa pada kedua kakinya, dia dapati penuh dengan langkah ke tempat-tempat haram. Maka malaikat satu lagi berkata, jangan tergesa-gesa, biar aku turun untuk memeriksanya. Maka dia pun turun, kemudian dia berkata, aku telah memeriksa hatinya dan aku dapati padanya secebis kalimat tauhid, maka tulislah untuknya sebagai yang dirahmati. Yang ke-33, seseorang yang soleh berkata, aku pernah berjiran dengan seorang perempuan tua. Beliau mempunyai seorang anak lelaki yang sangat nakal. Apabila kematian menghampirinya, anak itu berkata, wahai ibuku, letakkan mukaku di atas tanah. Ibunya melakukan perkara yang diminta. Anak itu pun menangis. Bila mana hampir menghembuskan nafas terakhir, beliau berkata, wahai ibuku, jangan beritahu sesiapa tentang kematianku. Kuburkanlah aku di tempat berhampiran rumahku. Sesungguhnya aku telah sakiti jiran-jiranku ketika mereka hidup. Aku tidak mahu sakiti jiran-jiran yang telah mati, yakni ahli kubur yang lain. Aku lakukan seperti apa yang diwasiatkan olehnya. Aku kuburkan di rumahnya. Setelah beberapa malam, ibunya bermimpi melihatnya di taman-taman syurga dan istana yang dihiasi. Antara kedua matanya tertulis dengan cahaya, sesungguhnya dia telah mengakui kesilapannya, maka dia dibebaskan. Ibunya berkata, wahai anakku, bagaimana kamu berada pada kedudukan ini? Beliau berkata, bila mana aku mati, Allah membangkitkan aku di sisinya. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, manusia mengusirmu kerana marah padamu. Mereka menutup pintu rahmat buatmu, seolah-olah keampunan terlalu sempit untuk dosa-dosamu, atau perbendaharaan kerajaan tidak cukup membalas kebaikan-kebaikanmu. Pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunimu, kata Allah kepada budak tersebut. Seorang yang soleh berkata, aku pernah berjiran dengan seorang pemuda yang melampau batas. Bila mana kematian menghampiri, ahli keluarganya duduk di sisinya sambil menangis. Ibunya memarahinya dan menyalahkan atas apa yang telah dilakukan. Bapaknya pula berkata, wahai anakku, inilah kematian yang sering aku peringatkan. Inilah tempat tidur yang selalu aku ingatkan kamu. Kemudian bapaknya meletakkan pipinya di atas pipi anaknya dan berkata, aku telah memberi peringatan tentang kematian kepada kamu, namun engkau selalu melalaikan daripada ketetapannya. Ruginya kalaulah masa lalu boleh dikembalikan, atau nasihatku menjadi manfaat untukmu. Oh ruginya. Pemuda itu membuka kedua matanya lalu mengisyaratkan kepada bapa dan ibunya supaya mendekatkan kepadanya. Dan dia berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusanku kepada kalian, adakah kalian akan mengazabku? Kedua ibu bapa ini berkata, semestinya tidak. Bahkan kalau boleh, kami tebus diri kami dengan dirimu. Dan dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah bahkan lebih penyayang terhadapku daripada kalian berdua. Bahkan lebih baik, sesungguhnya telah sampai kebaikannya dan kesantunannya kepadaku sebelum perasaan itu wujud dalam diri kalian. Kemudian dia mati selepas beberapa ketika. Kemudian dilihat dalam mimpi dan ditanya apa yang Allah lakukan terhadap kamu. Disebut oleh anak ini, Allah membangkitkan aku berada di sisinya, lalu berfirman, wahai hambaku, dari mana kamu tahu bahawa Allah lebih penyayang terhadapmu daripada ibu dan bapamu? Kesantunanku sampai kepadamu sebelum perasaan itu ada pada mereka. Maka aku berkata, wahai Tuhan, ketika mana aku melakukan perkara keji, engkau tetap membentukku, menjagaku, memberiku minum, memberi makan, dan engkau berterusan menyantuniku, sehinggalah engkau menjadikan diriku sebaik-baik bentuk. Lalu siapakah yang lebih baik terhadapku selain engkau, wahai Tuhan? Allah berfirman, kamu benar, wahai hambaku, pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunimu. InsyaAllah kita akan beri ruang untuk azan. Nanti kita akan sambung lagi 2, 4, 6. Ada 6 lagi, insyaAllah. Kisah 122, kisah yang ke-35. Diceritakan bahawa Al-Hasan Al-Basri pernah menziarahi jenazah, lalu Al-Farazdaq datang dan duduk di sisinya. Beliau berkata, masa akan berkata kepada manusia, berhimpun pada jenazah ini sebaik-baik manusia dan sejahat-jahat manusia. Al-Hasan Al-Basri berkata, bukankah aku daripada sebaik-baiknya dan bukan juga kamu daripada sejahat-jahatnya? Tetapi apakah yang kamu persiapkan untuk hari kematian? Al-Farazdaq menjawab, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah sejak 70 tahun. Al-Hasan berkata, ya, sesungguhnya kamu telah membuat persiapan. Bila mana Al-Farazdaq meninggal dunia, sahabatnya melihatnya dalam mimpi, dalam keadaan yang baik. Beliau bertanya kepadanya, apa yang Allah lakukan terhadap kamu? Al-Farazdaq menjawab, Allah mengampunkan aku dengan kalimah yang aku ucapkan di hadapan Al-Hasan. Ibn Abu Al-Wafa menyebutkan dalam Tabaqat Al-Hanafiyah ketika menceritakan Al-Hasan bin Uthman Al-Ziyadi
bahwasanya beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi, dan beliau berkata, aku melihat cahaya yang terang benderang yang tidak ada setanding dengannya. Aku juga melihat seseorang dan aku rasakan dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya baginda sedang beri syafaat kepada seorang lelaki daripada umatnya. Aku mendengar Allah berfirman, tidakkah cukup bagimu dengan ayat yang aku turunkan dalam surah Ar-Ra'd yang berbunyi, wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Dan ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia meskipun mereka adalah golongan yang sangat zalim. Ayat yang ke-6 dari surah Ar-Ra'd. Beliau berkata, kemudian aku tersedar, dan Al-Hasan adalah daripada sahabat Al-Qadhi Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Diceritakan daripada Ali bin Al-Muwafaq As-Sufi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi, maka aku berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah memberi kebaikan-kebaikanku kepada umat Muhammad, lalu engkau timpakan aku dengan kejahatan-kejahatan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyeruku, kamu yang memuliakan hamba-hambaku, sedangkan aku yang maha mulia. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan ampunkan bagi siapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, dengan sebenar-benarnya. Kemudian aku payungi dengan rahmatku dan memasukkannya ke dalam syurga. Imam Ahmad ditanya tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah semuanya akan masuk syurga? Imam Ahmad menjawab, ya. Beliau ditanya lagi, apakah dalil bagi perkara tersebut? Imam Ahmad menjawab, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Dan kemudian Imam Ahmad ditanya lagi, dalil ini adalah untuk orang yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, maka apakah dalil bagi sesiapa yang tidak menjauhkannya? Imam Ahmad menjawab dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk orang yang melakukan dosa-dosa besar daripada kalangan umatku. Diceritakan bahawa Abu Al-Abbas bin Suraij rahimahullah ta'ala bermimpi ketika beliau sedang sakit, seakan-akan kiamat telah berlaku. Allah Ta'ala berfirman, di mana para ulama? Lalu mereka datang dan Allah berfirman kepada mereka, apa yang kalian amalkan daripada apa yang kalian tahu? Mereka menjawab, wahai Tuhan, kami bersalah. Abu Al-Abbas berkata, Allah mengulangi soalan-soalan seolah-olah tidak berpuas hati dengan jawapan itu. Maka aku berkata, adapun aku tidak ada melakukan kesyirikan dalam buku amalanku, sesungguhnya engkau telah berjanji untuk mengampunkan dosa-dosa selainnya. Maka Allah berfirman, pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Dan beliau meninggal dunia 3 malam selepas itu, semoga Allah merahmatinya. Diceritakan daripada Al-Faqih As-Salih Abu Bakar bin Yusuf Al-Makki Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku bermimpi seolah-olah kiamat telah berlaku. Lalu dia datangkan para ulama 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, aku telah utuskan kepada kalian seorang Rasul, akan tetapi kalian jadikannya 4 mazhab. Seorang pun tidak bersuara. Lalu Allah mengulangi soalan. Imam Ahmad menjawab, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah berfirman dan firmanmu benar-benar belaka. Dalam surah An-Naba ayat yang ke-38, Allah Ta'ala menyatakan, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang berani berkata-kata melainkan telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, serta dia berkata benar. Allah berfirman, bercakaplah. Lalu Imam Ahmad berkata, wahai Tuhan, siapakah saksi-saksimu ke atas kami? Allah berfirman, para malaikat. Imam Ahmad berkata, wahai Tuhan, kami adalah tercela pada pandangan mereka, seperti mana firman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Dan para malaikat berkata dengan pertanyaan tentang hikmat ketetapan Tuhan itu, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuh? Para malaikat menjadi saksi kepada bapa kami Nabi Adam sebelum kewujudannya. Allah berfirman, kulit-kulit kalian akan menjadi saksi ke atas kalian. Imam Ahmad berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya kulit-kulit tidak berbicara ketika di dunia.
Adapun hari ini dia berbicara secara terpaksa, sedangkan pengakuan secara terpaksa adalah tidak sah. Maka Allah berfirman, aku ialah saksi ke atas kalian. Dan Imam Ahmad berkata, moga-moga engkau menjadi hakim dan saksi bagi kami. Lalu Allah berfirman, pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunkan kalian. Cerita berkenaan dengan perbahasan ini sangat banyak dan masyhur. Dalam menyatakan rahmat Allah adalah sangat luas. 40 kisah yang dikongsikan oleh Imam Ibn Daybak ini muatkan pada kitab Ghayat al-Matlub pada menyatakan segala perkara yang dikaitkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam fasa yang sedikit genting ini, kita dihadirkan dengan sedikit ketidakkeruan, satu benda yang meruntun jiwa berlaku daripada Sabtu lepas, daripada perjalanan amaliyah Tufanul Aqsa. Apa yang boleh kita sebutkan bahawasanya hakikat nusrah dan al-ma'unah, bantuan dan juga pertolongan daripada Allah itu hadir dengan syarat yang begitu ketat. Salah satunya adalah penyatuan di kalangan umat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan kepada saudara kita di Palestin. Tetapi kita di sini tidak pernah saling membantu untuk menghubungkan silaturahim. Selama mana kita masih lagi tidak duduk dalam penyatuan yang paling unggul, kita tidak melakukan penyatuan yang paling kukuh, kita masih lagi bercakaran di atas sebab fikrah-fikrah tertentu, disebabkan oleh pahaman-pahaman tertentu, maka selama itulah nusrah dan al-ma'unah Allah Subhanahu wa taala menjauh daripada kita. Karena itu setidaknya perkara yang berlaku di Palestin memberikan satu kejutan sedap supaya kita meninggalkan segala apa yang membuatkan kita bertembung. Kita cari jalan untuk sentiasa berpaut menjadi orang yang fa aslihu baina akhwaikum, menjadi orang yang memelihara hubungan sesama kita. Kerana di sana anak-anak kita sedang dibunuh, di sana ibu-ibu kita sedang dibunuh, saudara-saudara kita juga sedang dibunuh. Mana mungkin kita yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang sama dengan kalimah yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, tidak merasa apa-apa dalam diri. Bahkan bagi orang yang mengatakan tidak ada jihad di Palestin, maka kinilah waktunya untuk kamu menunjukkan kejihadan kamu itu. Antara jalan lain yang perlu untuk kita ingatkan juga pada kita memahami konteks rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena sedar satu perkara lagi, iaitu apa yang berlaku di Palestin adalah menunjukkan bukti kerahmatan Allah yang maha luas. Di saat satu dunia tidak menurunkan tangan, tidak bantu saudara kita di Palestin, bahkan kita sendiri pun tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk membantu saudara kita di Palestin, dalam waktu yang sama Allah menjemput mereka untuk diangkat menjadi syuhada, tidak melalui proses pengazaban di alam kubur, tetapi hanya menjadi penghias syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat orang beriman itu mereka mendapat dua kemuliaan, aish azizan, maut syahidan. Walaupun kita merasakan tidak perlu untuk membantu saudara kita disebabkan oleh ramai dah bantu dan sebagainya, kita pun support mana-mana orang yang membantu dan juga belanja Israel untuk meraihkan pembunuhan secara besar-besaran ini yang dilakukan pada satu kawasan yang dikatakan sebagai penjara terbesar di dunia, yang berkapasiti cuma 40 km panjang dan 9 km lebar. Di dalam itu termuat saudara kita yang berkapasiti 2 juta orang, dan hari ini sedang dikawahkan. Mereka sedang dironyok dan juga dikerumun oleh tentera-tentera musuh pada setiap belahan dunia yang ada di keliling kelalang mereka. Tidak ada perkara lain yang datang menyinggah, bukan bantuan perubatan, bukan bantuan kewangan, bukan bantuan makanan, tetapi hanya yang dihidangkan adalah serbuan dan luruan peluru-peluru yang begitu bengis dan ganas. Dan setiap hari kita dihidangkan dengan kematian-kematian ini. Namun begitu tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa taala cukuplah. Rahmat Allah begitu hebat, kerana mereka adalah para syuhada dan mereka tidak mendapat apa pun kesusahan, keberatan, kesedihan di alam akhirat sana. Sedangkan kita mungkin perlu untuk menjawab setiap satu darah yang dilencurkan di atas bumi Gaza. Kita perlu menjawab pada setiap perkara yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu buat terhadap saudara kamu di Palestin. Kerana itu saya menyeru pada tuan-tuan,
Usahalah kita untuk bersatu padu, carilah jalan macam mana pun. Sebab kalau kita rasa benda tu boleh berlaku di Palestin, dan kita dah nampak benda tu berlaku di Palestin, tidak menjadi kemustahilan benda tu boleh berlaku di mana-mana tempat, termasuklah di ujung telapak kaki kita. Dan perkara yang sama juga bila mana kita sebutkan Syekh Amir Al-Husaini pernah mengeluarkan fatwa puluhan tahun sebelum berlaku pengusiran pertama pada tahun 1948 di Palestin. Dia menyatakan antara satu jalan yang perlu dilakukan oleh orang Palestin pada ketika itu adalah jangan menjual tanah kepada orang Yahudi, kerana nanti akan berlaku kerosakan. Dan benar apa yang disebutkan oleh Syekh tersebut, walaupun dia dipenjara, dia keluar fatwa tu, dia kena penjara. Kenapa? Sebab dia mengganggu kestabilan awam, dia mengganggu keharmonian perkauman, dia mengganggu kelunakan kemesraan antara bangsa. Bangsa dengan bangsa ni tak boleh nak bermesra dah, sebab dia kata jangan jual. Hakikatnya selepas beberapa tahun dia meninggal dunia, memang orang Palestin dihalau, dikanakan oleh kedudukan tanah-tanah strategik telah pun dikuasai dan dikawal oleh kelompok-kelompok Yahudi. Dan natijahnya selepas 75 tahun yang kita dapat lihat dalam rangkaian pada baru-baru ini adalah apa yang juga boleh berlaku di mana-mana tempat. Kerana itu tuan-tuan, perlulah ambil satu masa pada diri kita mengisafi perjalanan yang berlaku di Palestin. Sebab kena ingat, Palestin tu adalah kita dan kita adalah Palestin. Selama mana kita tak ada rasa benar tu, maka sukarlah untuk kita menghadam dan kita nak memahami bahasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak mereka di Palestin adalah anak-anak yang tidak pernah takut dengan kematian. Mereka adalah orang yang telah pun dipasakkan dengan keadaan hidup mulia mati syahid itu. Pada setiap corong dan juga senapang yang dihalalkan ke arah mereka, itu semua adalah kunci menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah Abu Rawahah dalam peperangan Mu'tah, ketika mana dia berhenti sejenak pada pengawalan yang dilakukan ketika umat Islam berkapasiti 3,000 orang dalam ketumbukan tentera menentang 200,000 orang tentera Heraklius. Dia berhenti sebentar untuk makan daging. Dia makan daging untuk makan masa waktu perang. Tetapi bila mana dia melihat gerombolan tentera musuh mendekat, maka ditinggalkan daging tersebut, dan dia kata jamuan di syurga itu lebih sedap daripada jamuan dunia. Dan dia masuk ke dalam pertempuran dan pertemuan, dan akhirnya dia syahid menjadi syuhada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu, nilai itu, prinsip itu ada di Palestin, daripada sekecil-kecil anak sampailah sebesar-besar manusia yang ada dekat Palestin. Semua ada perkara yang sama. Cuma tinggal lagi kita perlu untuk memartabatkan, menggunakan kemampuan yang paling lemah, iaitulah doa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pandang doa-doa kita, dan Allah Ta'ala angkat doa-doa kita dan diberikan kemenangan, iaitulah hidup mulia mati syahid. Ingat wahai saudaraku, mati syahid itu adalah kemuliaan tertinggi. Jangan kita lupa benda tu. Walaupun kita dihidangkan dengan ribuan kematian. Petang kemarin dikorek tanah yang begitu luas kerana tidak ada tempat lagi untuk dikebumikan para syuhada. Seramai 3,000 orang yang dicatatkan dalam penama rekod yang dikeluarkan oleh kerajaan Palestin, dan mereka perlu dikebumikan dalam satu liang yang sama, yang begitu besar. Dan jangan pernah rasa keluh kesah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Dan ini adalah bukti rahmat Allah, iaitulah mereka bakal menjadi penghias syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat gelar panggil Asy-Syahid. Dan moga-moga kita juga termasuk dalam golongan sedemikian, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan kasih rahmat-Nya berpanjangan, dan jentik hati kita supaya senantiasa kembali bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga takat terus perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Aku qauli hadza astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yaghfirul mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.